أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Mengapa kita sombong memiliki Allah punya? Mengapa tidak malu kepada Allah yang empunya? Patut bersyukur kepada Allah yang memberi segalanya. Malulah kepada Allah kerana milik Ia punya. Mudah-mudahan dengan sedikit yang Allah beri pada kita ni tidak terus menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saat ini ya Allah, kami bersama membaca kalam-Mu ya Allah, menatap huruf-hurufnya, kalimah-kalimahnya, ayat-ayatnya ya Allah, memahami apa juga isi kandungnya ya Allah. Permudahkanlah kami ya Allah untuk terus bersama dengan Al-Quran kalam-Mu ya Allah. Lapangkan dada kami ya Allah, cerahkan hati kami ya Allah. Al-Quran mudah-mudahan menjadi penawar hati kami, senantiasa memotivasikan kehidupan kami ya Allah. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Dengan doa kita, subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci-Mu ya Allah, tidak ada ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha mengetahui, yang Maha bijaksana. Rabbi zidni ilma, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu untuk kami. Allahu akbar. Allahu akbar. Kita perhatikan apakah sinopsis bagi halaman 303. Pada ayat yang ke-84 kita melihat kepada bagaimana Allah memberi pengisytiharan, ya, iaitu Allah memberi kuasa kepada Zulkarnain. Dan pada ayat 85 hingga 93 kita akan melihat bagaimana Zulkarnain melawat rakyatnya di barat dan di timur dan juga di satu kawasan lain. Dan pada waktu itu pada ayat 94 hingga 97 kita akan melihat bagaimana Zulkarnain sebagai pemimpin yang bermaksud dua tanduk, ya, barat dan timur ini, menguruskan projek apabila rakyatnya meminta perlindungan daripada satu makhluk yang bernama Ya'juj Ma'juj. Allahumma arhamna bil Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa fa'atba'a sababa hatta الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما
قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما
قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا صدق الله العظيم. Kita tengok resolusi kita bersama, iaitu resolusi kita dekatkan diri kepada Allah agar ditolong ketika memimpin. Jangan sampai kita dibiarkan sendirian ketika memimpin. Yang kedua, mengambil tindakan kepada ahli atau rakyat yang zalim. Dan yang ketiga, memberi kemudahan, ya, memberikan lebih banyak insentif kepada ahli atau rakyat yang patuh, bukan sekadar bagi duit begitu sahaja, akhirnya duit habis bagi sesebuah negeri ataupun organisasi. Allah, la ilaha illallah. Kepada perkataan pilihan kita, iaitu makanna, ya, makana, iaitu memberi kuasa ataupun menaikkan taraf. 18 kali disebut di dalam Al-Quran, dan bila Allah menyatakan makanna, itu maksudnya Allah lah yang menaikkan seseorang itu, bukan orang itu mencari kuasa. Dan ini juga berlaku perkataan ini kepada Nabi Yusuf dalam surah 12, bila Allah makanna, kan, Allah naikkan Nabi Yusuf. Betul. Nabi Yusuf tak pernah pun nak puasa, Ustaz, ya. Betul. Tapi Allah naikkan jadi menteri. Ada orang yang nak jadi menteri tapi tak dinaikkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ada orang yang tak nak jadi pun menteri. Betul. Pasti Nabi Yusuf, tapi Allah angkat. Dan orang beginilah yang akan dibantu. Kita doakan pemimpin-pemimpin yang ada adalah yang Allah angkat. Amin. Bukan yang angkat diri sendiri. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Kita nak ulang kaji sedikit perkongsian tajwid kita. Pada hari ini kita masih lagi berada dalam mad, iaitu hari ini kita nak tengok mad tamkin. Mad tamkin, iaitulah ulama tajwid ada berbincang menyatakan bahawa mad tamkin terjadi dalam dua keadaan, iaitu yang pertama, keadaan yang pertama apabila huruf mad bertemu dengan huruf yang sama jenis dengannya, ia berlaku pada huruf waw mad dan juga ya mad sahaja. Dua huruf waw dengan ya. Mari kita lihat contoh dia. Kalau kita perhatikan contohnya dalam kalimah auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullah. Dekat mana tempat dia? Tu tempat dia, iaitulah pada amanu, maaf saya, isbiru, waw mati bertemu dengan waw baris atas, wasabiru. Kemudian wasabiru warabitu, jumpa dekat situ, dan juga warabitu wattaqullah. Itu tiga tempat dalam ayat yang ketiga, surah yang ke-200. Dan kita melihat dalam surah yang ke-114, surah An-Nas, ayat yang kelima, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dekat mana kalimah dia? Dekat alladzi yuwaswisu fi, yang zi dengan yu tu jumpa, ya sukun bertemu dengan ya bagi depan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, itu dua contoh dalam pembahagian mad tamkin. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi dan kongsi lagi Ustaz Fazrul dan juga sahabat-sahabat Al-Quran di pertemuan ataupun topik-topik yang lain dalam bahagian tajwid insya-Allah taala. Tubana ila Allah wa raja'na ila Allah wa nadimna ala ma fa'alna ya Allah. Walhamdulillahi rabbil alamin.